Dalam ayat Quran sendiri, kalau kita melihat daripada sejarah, bahawa pengharaman arak ini bukan secara direct. Dia berlaku secara beransur-ansur. Bermula daripada surah Al-Baqarah, bagaimana Allah Ta'ala sebut bagaimana mereka bertanya tentang urusan arak dan kehidupan dunia. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Dan ketika itu kita dapat faham bahawa mereka bertanya tentang arak dan judi. Ada dosa, ada manfaat, tetapi Al-Quran menegaskan bahawa dosa itu lebih besar berbanding daripada manfaat. Kemudian diturunkan lagi, itu masa peringkat awal. Peringkat awal. Kemudian terus pada surah An-Nisa, peringkat yang kedua, bagaimana Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kamu dekat untuk melakukan solat. Makna solat tidak diterima dalam keadaan kamu mabuk. Bahkan di sini bermaksud segala urusan ibadat boleh terjejas kerana mabuk, sehinggalah kamu dapat mengetahui apa yang kamu kata. Dan peringkat ketiga, penegasan Al-Quran bahawa kata Allah, wahai orang beriman, innal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Untuk mendapat kejayaan, bagaimana Al-Quran sebut, elakkan daripada arak, judi, penyembahan berhala dan juga tilik nasib. Maka di sini Al-Quran memberi penegasan yang sangat relevan, dan bukan sekadar daripada Quran, bahkan Nabi pun sebut ijtanibul khamra fa innaha miftahu kullu syarrin. Jauhkanlah kamu daripada arak kerana itu kunci kepada segala kejahatan. Dan Nabi sebut lagi ijtanibul khamra fa innaha ummul khabis. Dalam riwayat An-Nasa'i, bagaimana Nabi sebut bahawa jauhkanlah arak kerana arak ni, kalau umul tu mak lah, sekarang ni dia dah lain sikit, dia punya semangat dia bapak kepada segala kejahatan. Jadi Islam sangat serius. Dan bagaimana penegasan arak ini supaya ditinggalkan, dijauhkan. Bagaimana Allah Ta'ala dan juga Nabi SAW menekankan bahawa yang dilaknat itu bukan sekadar peminum arak, bahkan pembawa arak, penjual arak dan segalanya. Penghidang arak. Penghidang arak. Menunjukkan di sini bahawa ujian kepada kita, arak itu untuk kita memilih jalan kehidupan kita yang mana. Dan dalam keadaan yang sama, rahmat dan juga kebaikan agama itu tersebar kepada seluruh bangsa dan agama di atas dunia ini untuk melihat cara pandang yang sebenar bagaimana untuk berjaya dalam hidup dengan meninggalkan arak. Dan kalau saya boleh sentuh juga, bagaimana ada satu daripada komen daripada rakan-rakan India kita juga mengatakan bahawa antara perkara yang tidak dibolehkan dalam agama Hindu adalah meminum arak. Jadi nak sebut di sini, segala agama dan segala bangsa dalam dunia ini pada asalnya menunjukkan bahawa arak itu perlu untuk ditinggalkan. Jadi sedahsyat-dahsyatnya di sini bahawa kita nampak kesan, kalau kita nampak akibat yang berlaku di hadapan ini, ramai orang yang berdepan dengan masalah yang kita rasa hari ini, kita bukan sekadar macam kita sebutkan tadi, bukan sekadar wacana untuk bagi pandangan, bukan kita nak bagi suara kita, tetapi kita nak mendesak pihak-pihak yang berwajib daripada pihak kerajaan, pihak NGO dan semuanya, daripada peringkat yang disebutkan oleh Tuan Peguam kita tadi, bagaimana disebutkan daripada kolektif, peringkat bawah, kedai jual juga. Saya pernah duk jalan-jalan pergi satu kedai 24 jam. Member cashier tu dah siap simpan dah bawah cashier tu 4 tin. Kita nak tegur macam mana kita boleh? Ingat hari itu je, tiap-tiap hari berlaku sebegitu rupa. Tidak kira bangsa, hatta daripada golongan kita juga yang meminum arak. Jadi sebab itu kita rasa bahawa peluang untuk dapat arak ini di zaman ini terlampau mudah. Jadi sebab itu kita hari ini mendesak, betul kita sebut tadi, bukan waktu untuk education tapi take action, untuk pastikan semua pihak dapat memberikan laluan yang mudah bagi kerajaan, laluan yang mudah bagi pihak-pihak berwajib untuk mengenakan tindakan yang bukan sekadar sewajarnya, seadilnya, bahkan setimpal kepada mangsa yang terkena, ataupun kita katalah yang jadi balu, jadi janda dan sebagainya ini, supaya mereka dapat pembalasan yang adil, insya-Allah.